Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Alhamdulillah Auda, kita dapat bersua lagi pagi ini dari daerah Tutong untuk mengongsikan antara info semasa dan juga bahan visual yang kami sediakan untuk pagi ini. Alhamdulillah keadaan cuaca di sekitar Pekan Tutong saat ini dalam keadaan mengizinkan. Mudah-mudahan segala yang kita ni rancang berjalan dengan lancar ya. Baik, kita akan kongsikan dulu Auda satu maklumat penting mengenai penutupan sementara separuh jalan di Lebuh Raya Tutong Telisai yang akan bermula penutupannya pada hari ini, iaitu dijalankan kerja-kerja penyelenggaraan jalan raya menuju ke Jejambat Bukit Beruang dan Jambatan Sungai Penyatang berdekatan dengan perpindahan Bukit Beruang ya. Penutupan akan berlaku bermula pada hari ini sehingga 3 Jun 2023 pada pukul 8 pagi sehingga pukul 5 petang. Jadi diharapkan kepada para pengguna lebuh raya dinasihatkan untuk memperlahankan kenderaan dan sentiasa berhati-hati semasa berada di kawasan berkenaan ya. Baik, beberapa acara juga akan berlangsung di daerah Tutong akan kita kongsikan nanti, tetapi kita beralih dulu menyaksikan bahan visual yang kami sediakan. Yang ada penonton, ketika ini saya berada di kawasan perkebunan Kampung Ukong dan insya-Allah Pakcik Kibat akan membawa saya dan juga ada penonton dari sana untuk kita ni melihat antara jerat-jerat binatang yang telah pun disediakan di sekitar kawasan sini. Ia adalah untuk faktor pendidikan. Jadi sebelum itu kita ni akan mengetahui Zakbilal Biskita, ni orang berkemahiran lah dalam membuat jeratan ni. Okey, mula-mula tahu pasal jeratan ni masih lagi damit lah dalam umur 10 tahun macam itulah. Hari-hari berburu binatang, nangkap ikan. Jadi itu sumber makanan harian. Sumber rezeki yang dicari. Dan juga kalau kita melihat pada masa ini, adakah masih relevan jerat-jerat itu? Bagaimana pendapat Biskita? Ada setengah jarat masih relevan, ada yang dah lagi dipraktikkan lah. Pasal masa ni kebanyakannya kanak-kanak sudah dah lagi berapa suka macam yang lama-lama ni. Dorang sudah terlampau modern lah sudah masa ni. Jadi boleh dikatakan orang-orang kampung yang lebih berkemahiran lah untuk setting up ataupun membangunkan jerat-jerat binatang ini. Jadi kalau Biskita sendiri, adakah Biskita masih lagi mempraktikkan? Masih lagi masa ni, sampai masa ni. Tapi yang jarat pelanduk, jarat kijang dan jarat payau itu saya yang lain-lain indah lagi dipraktikkan. Jadi mungkin boleh Pakcik bawalah untuk melihat dah kasta. Okey. Inilah yang dinamakan pukat keluang. Dapat dilihat secara kasar, ada tempurung kelapa, ada kayu, ada pasik kali ini dinamakan sebagai pasik di bawahnya. Jadi Pakcik mungkin boleh kongsikan bagaimana konsep jerat ini digunakan. Okey, jerat ini hanya digunakan untuk burung keluang saja, menangkap burung keluang waktu malam. Waktu malam. Cara fungsinya pun kita ni ada macam dipanggilan ini patui ataupun pasikannya. Bila burung melanggar pukat di atas, yang ini akan terlepas sendirinya. Jadi ya pukat ini akan gugur ke bawah sendiri. Pukat tu akan gugur ke bawah sendiri. Jadi ini apa fungsinya? Ini sebagai pakai memupuk kata orang. Pakai memupuk dapatnya. Memingsankan itu. Okey, jadi kalau dilihat jeratan ni boleh saya katakan macam mengambil masa untuk dibuat. Agak-agak macam mana? Terlalu payah, kadang-kadang paksa kita ni naik. Jadi keselamatan itu salah satulah daripadanya. Kalau kita ni naik mungkin mendapat cedera. Jadi barang ini jarang tahu orang memakainya. Jadi kalaupun memakai, dorang pakai lastik saya,
Jadi daun yang digunakan ini adakah mesti daun lubak? Daun lubak, apa saja jenis daun yang itu? Daun lubak kah, daun kalau macam-macam barang kah apa yang daun di hutan yang sejenis macam mana lah. Daun silat kah? Daun silat boleh, daun lubak boleh, ataupun adakah ada orang spesifik lebar daunnya? Tidak. Yang penting bentuknya seakan-akan macam mana. Bumbun yang juga merupakan sejenis pondok kecil berbentuk kerucut ini diperbuat daripada ranting dan daun-daun yang dijalin. Mempunyai saiz yang boleh memuatkan seorang dewasa untuk masuk ke dalam pondok untuk bersembunyi. Ia dilengkapi dengan dukun yang diperbuat daripada buluh, iaitu sejenis alat bunyi-bunyian untuk meniru bunyi suara burung dengan ditiup untuk memanggil burung punai. Ini kita dipanggil bumbun untuk memanggil burung punai sebenarnya. Jadi sebelum kita buat, kita cari tempat yang paling sesuai lah. Selalunya di atas bukit. Supaya bila kita manggil, semua punai itu dengar. Jadi jangan kita buat di bawah bukit, artinya indah true indah lancar ayah punya bunyi panggilan. Jadi bila kita jumpa satu kawasan, kita buat kita panggil bumbun ini junjung. Jadi ada frame kayu di dalamnya, kita macam rumah Indian lah. Lepas tu kita tutup dengan daun-daun lubak ni. Serapat yang boleh lah. Bumbun ini kita sediakan satu padang yang clear lah, yang bersih macam ni. Kira tu. Jadi ini tempat padang ini tempat burung punai turun. Jadi kita tabur makanan, umpannya iaitu padi. 2 penjailan ni ataupun penjarat. Ini ada talinya. Okey, bila ia turun, kita akan pasik tali ini ke lehernya. Jadi tali ini akan menjarat lehernya, kita tarik perlahan-perlahan ke dalam menuju ke bumbun, narik ke sana. Jerat seterusnya ini juga merupakan jerat untuk menangkap burung. Ia sejenis jerat pingkas digunakan untuk menjerat punai tanah, ayam hutan, karuak atau ruak-ruak, patikar, tiung tanah dan lain-lain. Bahan jerat menggunakan kayu yang dapat dilentur, diberi tali dan dipacakkan ke tanah. Ia berbentuk seperti joran yang dipacakkan ke tanah dan bahagian hujungnya diikat dengan tali kepasikan. Lazimnya, ia dipasang di kawasan tanah rata dan sebaiknya di kawasan di mana binatang tersebut selalu berada. Ia diperbuat daripada ranting kayu dan tali awar yang boleh mencerut kaki burung apabila terpijak penjajakan, iaitu kayu kecil tempat meletakkan jerat dan tempat burung bertenggeng. Baik, Auda, depan kami berdua ini adalah merupakan jerat pelanduk. Jadi, Pakcik, bagaimana ni konsep jerat ini digunakan? Okey, ini jerat ini hanya untuk menangkap pelanduk saja. Nak kira lah, sebenarnya apa saja binatang boleh lah. Yang penting saiznya kecil. Yang penting binatang saiz kecil. Lalunya kalau kita ikan jerat pelanduk ini, kita mesti cari satu tempat yang paling sesuai lah untuk pelanduk atau mencari makan. Bawah-bawah pun simpur. Pasal pelanduk suka makan buah simpur dan bunga-bunga simpur. Jadi yang paling sesuai adalah disimpan tempat pelaluan binatang tersebut. Jadi bagaimana ia berfungsi? Okey, jerat ini kita ada triggernya sebenarnya. Ada tapak pelumakannya di bawah ini. Jadi untuk stop trigger. Okey. Jadi inilah contohnya. Okey, yang pertama kali kita lapaskan dulu. Jadi macam mana tu? Okey.
bermula merupakan jerat payau. Ia dipasang pada laluan binatang tersebut. Bahan jerat adalah daripada kayu keras yang boleh dilentur dan dipacak ke tanah sebagai pemasiknya. Kayu diikat dengan tali dan diletakkan pada laluan payau. Kaki payau akan terjerut apabila melanggar tali langgar yang kebiasaannya ditutupi dengan daun-daunan. Terdapat pelbagai cara penggunaan alat menangkap binatang dalam kehidupan masyarakat dahulunya, tergantung kepada jenis binatang yang hendak ditangkap dan kebiasaan tempat di mana binatang ini tinggal. Meski ramai dalam kalangan generasi muda kini mungkin tidak mengetahui mengenainya, namun peralatan seumpama inilah yang banyak mengolah dan memberi kemajuan pada ekonomi masyarakat dahulunya yang memanfaatkan kemahiran membuat peralatan menjerat dan menangkap binatang dengan menggunakan bahan-bahan asli daripada hutan seperti daripada kayu pokok, rotan, ranting, buluh dan sebagainya.